Okay, dah bunyi button record tu. Okay, so sedikit introduction kepada differential equation. Cikgu just recall balik je tadi apa yang cikgu dah ajar. Tengok 3 key point untuk differential equation. Dia ada separable variable, dia ada first order linear differential equation dan application kepada dua ke atas ni. So first order differential equation for there. Cikgu punya ni lah, cikgu punya akronim. So ni lah akronim yang kita biasa pakai. Kalau first order linear differential equation, dia ada L jadi for there. Sama jugalah, separate the variable. Okay, so apa tu differential equation? Equation yang ada differentiation notation dalam dia. So ada derivative dy over dx, lepas tu ada variable lah, satu dependent, satu independent. So kita tengoklah, ni contoh dia lah dy dx, ada ds dt, dy dx square dan sebagainya lah. Cikgu pergi laju sebab nanti dekat video pertama nanti awak boleh tengok. Okay, definition kedua, dia berkenaan dengan order dengan degree. So order dengan degree, order is highest derivative, degree adalah highest power of highest derivative. Boleh? Order adalah highest derivative, degree adalah highest power of highest derivative. So kita tengok contoh yang pertama dy dx adalah first order, power dia adalah 1. So first order, first degree. Contoh yang kedua, second order sebab second derivative tapi power dia 1 je, so first degree. Ni contoh lain, ni adalah third order sebab third derivative di cube ni, di cube y dx cube. Lepas tu power dia ada 4, so degree dia 4. So ni adalah order dengan degree lah, tapi ada mention kat sini dalam chapter ni kita akan solve first order first degree sahaja. So yang jenis yang pertama sahaja Okay, so untuk yang pertama adalah separate the variable. So separate the variable, kita separate variable ni lah, tu obviously lah. Lepas tu kita integrate both side. Lepas tu kita akan dapat dua jenis solution bergantung kepada soalan. Kalau soalan tu tak ada initial value, kita akan dapat general solution. Kalau soalan tu dibagi initial value, kita akan dapat dalam bentuk particular solution. So bawah ni boleh baca lah nanti ada general solution, ada C. General solution ada C. Particular solution tak ada C sebab dia ada initial value dia. So menghilangkan C lah untuk particular solution ni. Ni separate the variable dia punya flow 3 ni. Satu, separate the variable. Lepas tu integrate both side. Okay, tu adalah separate the variable. So kita ada beberapa contoh kat sini. Example 1, example 2. Lepas tu example 3, example 4. Yang ni kita dah buat lah. Nanti boleh rujuk video sebelum ni untuk rujukan nota awak lah. Lepas tu example 5 dengan initial value, example 6 dengan initial value. Lepas tu now kat sini kita first order linear differential equation. So bentuk yang berbeza lah dengan separate the variable tadi. Kalau separate the variable, obvious benda tu kita separate the variable. Okay, untuk first order linear differential equation, tengok emoji ni pun tertanya-tanya, apa tu first order linear differential equation? So kita tengok a first order linear differential equation is in the form, kat bawah ni ada star ni kan, star ke? So dy over dx plus pxy equal to qx. So ni adalah bentuk dia lah. Bentuk dia yang mana kod mana pun awak kena adjust jadi bentuk ni. Kalau ada perkali pun sekali depan ni, kena ubah juga, kena jadi bentuk ni. So ni adalah syarat pertama first order linear differential equation ataupun first order linear differential equation. Boleh, ni adalah method kedua untuk solving differential equation. Okay, untuk yang kita belajar ni lah. Okay, kita tengok kat sini, sekejap lagi kita tengok method dia. Ada method kat bawah ni. So method kat bawah tu ada. So kita tengok dulu. So example of first order linear differential equation, kita tengok apa tu px atau apa tu qx. Senang cerita, untuk first order linear differential equation ni kita kena identify siapa tu p, siapa tu q.
Okay, untuk yang pertama, cikgu buat contoh lah. dy over dx adalah first order. Lepas tu linear bentuknya macam ni. So first order dy over dx ada negative y x plus 1 equal to x. So kat sini kita ada px dia adalah negative x negative 1 over x plus 1. So ni kita ambil kat sini sebab nak tinggal y sahaja. Dan qx obvious dia adalah x seorang-seorang. Okay, kalau yang ni pula, apa p? Dia bukan px dia akan jadi pr. Ni betul kan Ni betul. Ni pr, ni belakang dia adalah qr. So awak tanya diri awak, adakah ni dalam bentuk first order linear yang kita nak? Tak, ni masih belum lagi. So kena ubah sikit, dia jadi dt over dr negative 2t over r plus 1 equal to 0. Setuju? Ataupun tulis balik dalam bentuk yang sepatutnya dr minus 2t over r equal to negative 1. So dah boleh baca lah. PR dia adalah negatif 2 per R. QR dia negatif 1. Boleh tak kelas? Boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh. Cikgu takut dia diam tanda setuju, nanti cikgu risau tu. Maksudnya diam tanda tak faham. Okay, at least balas lah. Jadi kalau cikgu tanya, respon Okay, so kita tengok. Kita teruskan lagi. Dy dt pula. So samalah. Ni adalah pt. pt bukan px Ni qt. Okay, so ni adalah bentuk yang sepatutnya dah. dy over dt. So kat sini, sini adalah 2. T kat belakang ni. Yang ada tu lah. Cos t over t square. Okay. Seterusnya, kita tengok yang ni pula. Ni sama juga ni t Kenapa cikgu tahu ni t bukan x? Kita akan refer nilai ni, apa bentuk kat bawah ni. So kalau ni adalah t, belakang ni pt lah. Kalau ni adalah r, belakang ni r lah. Kalau ni adalah x, p dan q dia adalah x. Kita refer benda tu. So untuk kes ni masih lagi bukan bentuk first order linear yang kita nak tu. So dr over dt tambah eksponen t. So eksponen t, so kita ada 2 r kat sini je. Sebab bahagi kan. So kat belakang ni kita ada 3 per eksponen t. Cikgu dah bahagikan So bahagikan semua ni dengan eksponen t, tinggal bentuk macam ni. So kita dah tahu dah pt kita adalah 2. qt kita adalah 3 per eksponen t. Okay, kelas boleh? Kita dah identify apa kita punya p, apa kita punya t. Okay, kelas boleh follow? Boleh cikgu. Boleh Okay. So bagusnya korang masuk kelas ni, dia memang belajar subtopik baru. Which is subtopik tu dia tak ada kena-mengena dengan topik yang pertama, subtopik yang pertama tadi. So good lah. Tak adalah macam lost. Tapi cikgu dah explain tadi kan. Okay. How to solve? How to solve pula? Macam mana nak solve first order linear differential equation ni? Okay. First step. Sorry, dia ada 3 step kat bawah. Tapi step yang pertama ni. Ni sebenarnya step yang pertama. Step kosong lah senang cerita step kosong. Sebab dah bawah ada 1, 2, 3. Step kosong adalah tulis dalam bentuk ni. Apa jua soalan awak dapat, pastikan ditulis dalam bentuk ni. So, first order linear differential equation form. Mesti ditukar dulu dalam bentuk ni supaya kita jadi step yang pertama lah. So, step yang pertama lah. Step kosong ni adalah identify juga. Identify px and qx. Boleh identify px dengan qx. Dalam masa yang sama dah buat form identify px dengan qx. Kenapa? Sebab kita nak cari integrating factor. Boleh? Ni keyword juga integrating factor. So integrating factor adalah Vx eksponen Px dx. So pentingnya Px sebab kita gunakan untuk cari integrating factor. Okay. Yang kedua, dah dapat integrating factor, kita multiply dengan step
0. Yang step kedua ni multiply with step 0. Multiply apa? Multiply Vx. Kalau kita tengok kat sini lah, kita dah dapat Vx nanti multiply dengan step 0. So step 0 ni bentuk dia. Nampak tak ada penambahan Vx dekat depan ni, ada Px, Vx dia tambah dekat dalam ni. Lepas tu, cikgu tak tahu lah korang nampak ke tak nampak kot So ni Vx ada kat sini, asalnya tak ada, dah didarabkan. Sini tak ada Vx, dah darab Vx kat sini. Qx didarabkan dengan Vx kat sini. Okay. So kalau korang tengok kat sini, lah, yang belakang ni kekal sama. Boleh, yang belakang ni kekal sama. Tapi yang depan ni, kita akan ambil yang depan ni sahaja untuk tukar kepada bentuk ni. Boleh? Macam mana tukar bentuknya? Awak tengok dx, vxy. Kalau perasan kita ada vx, dy, dx. So just ambil benda ni, vx, dy over dx. Keluarkan d dx, tinggal vx, dx darab y. Okay, kalau tak faham juga nanti kita buat dalam bentuk soalan bentuk example. Okay. Dah dapat bentuk ni, kita akan integrate both side. So integrate yang ni nanti hilang, dapat Vxy je. Lepas tu integrate yang ni lah. Integrate yang ni bergantung kepada bentuk dia. Kalau bentuk dia menggunakan by part, then teruskan by part. Kalau bentuk dia dalam bentuk substitution, guna substitution. Kalau direct integration, why not teruskan dengan direct integration. Boleh kelas? Siapa tak jelas ataupun nak cikgu explain sekali lagi? Nak cikgu explain sekali lagi ataupun boleh teruskan? Boleh teruskan. Okay, boleh teruskan Okay, so ada 4 step. Step kosong. Bentuk first order linear. Step 1, mencari integrating factor. Step 2, darab integrating factor dengan step kosong, which is first order linear punya form. Lepas tu ubah kepada bentuk ni. Ni paling crucial lah. Part ni paling crucial. Part ni paling crucial sebab kalau salah tukar tempat ni, habis step 3 tak boleh jalan. Boleh Okay, so kita proceed dengan example. Alright, so kita tengok example Okay, cikgu tanya awak, ni dah step kosong belum? Dah step kosong ke belum? Dah, dia dah step kosong So memang dah cantik dah bentuknya, tapi tak ada Px lagi. So keluarkan Px. Px adalah negative 1 over x plus 1. Qx adalah x. Okay, so dah identify. So step pertama adalah mencari Vx. Vx mesti exponent integrate negative 1 over x plus 1 dx, which is P. Ni P Okay, so kita proceed. Integrate ni akan dapat exponent negative ln x plus 1. Setuju? Setuju, cikgu. Okay, so negatif ni buat pergi naik atas. So jadi exponent ln x plus 1 to the power of negative 1. Ni boleh potong. Tinggallah 1 over x plus 1. Ni adalah Vx kita. So step yang kedua adalah mendarabkan 1 over x plus 1 ni, mendarabkan 1 over x plus 1 ni dengan yang ni. Darabkan. So dia akan jadi 1 over x plus 1 dy over dx. So tolakkan. So dia automatik jadi y over x plus 1 square. Yang belakang dia jadi x over x plus 1. Okay kelas, boleh? Boleh, cikgu. Okay. Crucial part, nak ubah bentuk ni kepada bentuk yang boleh kita integrate. So ni cikgu hijaukan lah. Cikgu ambil warna lain. Ni nak diubah
dia akan jadi ni lah gabungan dia sebenarnya, tapi ambil yang depan ni je. D dx keluarkan, D dx keluarkan, yang tinggal adalah y x plus 1 sama juga dengan x tambah 1. Kalau kita integrate benda ni, kalau kita differentiate benda ni, dia akan terbuka balik, dia akan jadi yang dua benda ni lah. Satu bentuk ni, satu lagi bentuk ni. So ni dia, ni cikgu ambil kat depan, cikgu just kecilkan dia jadi macam ni. So ni adalah bentuk satu lagi. Okey, dah dapat bentuk ni. Okey, sekejap muat. Okey, so cikgu sambung kat bawah ni. Okey, kita dah dapat dalam bentuk form yang kedua tu, which is kita dapat D dx y x plus 1, dan kita ada x over x plus 1. So ni bentuk dia. So nak integrate both side, so hati-hati nak integrate both side, perasan tak? Sebelah sini tak ada dx, sebelah kanan ni tak ada dx. So kita alihkan d dx ni, dx dia alih ke sini. So ni tak ada lah, tinggal d je. So mean differentiate ni, hilang, dia akan dapat x tambah y. Kenapa? Integrate jumpa differentiate, dia akan hilang. Dia akan dapat yang ni sahajalah. So yang ni yang fokus kita sebenarnya sekarang ni. Kita nak integrate yang sebelah kanan ni, x plus 1 dx. Okay, so boleh tanya diri awak macam mana nak integrate dia. Okay, direct integration boleh? Boleh tak direct integration? So kena ingat balik lah direct integration. Lepas tu kalau tak boleh direct integration, pergi substitution. Tak boleh pergi substitution, apa lagi? Tengok polynomial over polynomial. Yang keempat tak ada lain lah, guna by part. Okay, cuba kita tengok. Untuk x over x plus 1, nak guna apa? Okay kelas, nak guna apa? Anyone? Okay kelas, nak guna apa? Cuba tengok yang pertama, boleh direct integration tak? Awak tengok je dah tak boleh direct integration, betul? Sebab direct integration guna yang ada power. Ada power ke? Tak ada kan? Ada trigo ke? Tak ada juga. Ada exponent ke? Tak ada juga. So yang pertama dah tak lepas dah. Boleh? Yang pertama dah tak lepas. Yang kedua, cuba tengok ada apa? Ada connection tak antara x dengan x plus 1? Cuba tengok ada connection tak? Ada. Differentiate bawah dapat atas. Cikgu. Differentiate bawah dapat atas. Tak. Tak. Mana connection dia? Mana connection dia? Tak ada connection kan? So tak ada connection, kita cuba yang third pula. Third adalah polynomial over polynomial. Betul ke tak? Tak. Betul. X adalah satu polynomial. X plus Betul. 1 adalah satu polynomial. So dia adalah polynomial over polynomial. Okay. Dalam chapter 1 hari tu, mungkin cikgu explain tapi mungkin tak ada dalam bentuk example lah. Tapi cikgu ada cakap, andai kata dia punya atas numerator dengan denominator power dia sama, apa kita akan buat? Apa kita akan buat? Okey, cikgu bagi dua option lah untuk soalan ni tapi cikgu akan ambil option termudah lah. Option pertama adalah pakai substitution. Substitution yang mana u dia adalah x plus 1. Boleh? Tu yang pertama. Yang kedua, boleh pakai polynomial punya cara, polynomial over polynomial boleh pakai, tapi dengan syarat kita check polynomial. Boleh check atas dengan bawah powernya sama. So kena buat case ni, kena buat long division.
Boleh, sebab apa? Sebab power dia sama. So, long division mudah je, sikit je tu. X plus 1, integrate sini kita ada X. Bukan integrate, kita apa? Kita buat pembahagian kan. So, ni adalah 1. So, X plus 1, tinggallah negatif 1 kat sini. So, bentuknya dah jadi macam ni. Y sama dengan X plus 1 sama juga dengan integrate 1 minus 1 over X plus 1. Okay. So, dx ni bentuk baru kita lah. Now, barulah kita boleh integrate. Jadi, tak boleh integrate lagi. Boleh sebab power atas dengan power bawah. Ataupun, boleh terus proceed dengan substitution. Which is proceed. Jalan kerja dia akan jadi panjang sikit lah. Pentingnya shortcut kat sini sebab kita cuba selesaikan differential equation dan dalam masa yang sama kita kena competent dengan integration. Tapi kalau integration pun kita goyah lagi dan dia akan kacau lah dekat apa differential equation ni. Okay, now integrate x. Sorry, integrate 1 akan dapat x. Integrate 1 over x plus 1 akan dapat apa? Integrate 1 over x plus 1. Ramai dalam ni. Cepat respon. Ln x plus 1. Good. Ln x plus 1. Plus c jangan lupa So y x plus 1. So kita samakan. Kita jadikan y sebagai subjek. Kita jadikan y sebagai subjek. Kita buat x plus 1 duduk sini. Kita multiply dengan x minus ln x plus 1 tambah c. Cikgu tak gabungkan sebab apa sini ada c. Boleh? Ada c. So stop sampai situ. Siap. Okay, boleh terima tak yang pertama? Example pertama boleh terima tak? Boleh, cikgu. Boleh. So cikgu naik balik. First step adalah cari integrating factor, IF. Integrating factor. Yang kedua adalah darabkan IF dengan step kosong. Dapat bentuk ni dan ambil yang depan untuk diubah bentuknya. Ni bila kita buat quotient rule ke product rule ke, kita akan dapat balik atas. Lepas tu tinggalkan bentuk macam ni. Dah dapat bentuk macam ni, kita integrate both side. Boleh, sebenarnya yang kena integrate adalah sebelah kanan saja. Yang sebelah kiri tu auto siap. Boleh, auto siap integrate. Ambil je nanti. So, yang kena runsing sikit, yang 4 belakang ni. So, apa pun yang keluar kat belakang ni, balik kepada 4 step kita tu, boleh direct integration tak? Boleh guna substitution tak? Tak boleh. Boleh guna polynomial over polynomial tak? Ataupun dah tak ada option dah, pakai by part. Okay. Dah selesai untuk example 1, tengok example 2. Okay, example 2 sebenarnya contoh-contoh ni ada dekat tadi. Ada dekat kita punya example yang mula-mula tadi kan. Bentuk-bentuk dia tu. Cari P, cari Q. So kita tengok kat sini. So sekarang ni solve R dt over dr minus 2t plus r. Kalau awak perasan lah, ni bukan step 0 lagi. So ubah jadi step 0. Step 0 adalah menjadikan kita punya bentuk tu first order linear differential equation yang sepatutnya. Ni dah linear dah, cuma yang sepatutnya kita nak lah. So dia adalah dr over dr pula. Dia adalah dt over dr minus 2t over r. Setuju? Setuju. So sini plus 1 equal to 0 ataupun dt over dr minus 2t over r equal to negative 1. So dah tukar jadi step 0 lah. Lepas tu step 0 juga cakap identify kan. So identify. So kita ada PR kat sini. PR kita adalah negatif 2 per R. QR kita
automatic negatif 1. Alright. So dah siap untuk first step. Second step, first step, cikgu dah terbalik-balik lah. Tu step 0 ni step 1 ataupun first step kita mencari integrating factor. So mencari integrating factor hanya menggunakan ni VR VR is equal to exponent negatif 2 over R dr. Tak suka exponent negatif 2 1 over R dr. Okey, teruskan. Negatif 2. Sini kita akan dapat ln R. Boleh? Ada exponent kat bawah. So, VR kita adalah exponent ln R negatif 2. Equalkan lagi. Exponent dengan ln. Habis tinggal 1 over R square. Okay. Step pertama kita dah buat mencari VR ataupun Vx ataupun integrating factor nama dia. Step kedua multiply. Step kedua multiply. Step 0 multiply dengan step 0. Multiply first order linear differential equation ataupun step 0. So multiply lah. Ingat kita punya mana tadi? Kita punya step 0 yang ni ni fokus kita. Kita pun dah harapkan dengan 1 over R square. So dia akan jadi 1 over R square dt over dr. Tolakkan dengan dia dah jadi 2 T over R cube. Sekejap cikgu double check. Nah betul. Kat belakang dia akan jadi negatif 1 over R square. Setuju kelas? Setuju. Okay. So kita teruskan step apa? Step 2. Multiply dengan first order. Lepas tu kena ubah dengan mengambil yang ni. Yang depannya dia akan jadi D over dr. Boleh? D over dr. Lepas tu dalam ni akan jadi T over R square. Dah auto hilang dah yang lain. So ambil yang depan ni je. So ni negatif 1 over R square. Alright. So kita kena integrate both side. Sekejap tulisan cikgu besar lah. Cikgu sama bawah ni. So ni kita ada yang depan auto jadi sikit. Bengkok. Okay. So yang ni auto jadi T R square. Yang belakang integrate negatif 1 over R square dr. Jangan lupa ambil dr ni tendang sebelah sini. Okay. So bila integrate yang ni negatif 2 naik atas ataupun tak suka cikgu cakap saja. Kita naik kat atas TR square. Okay. So yang ni awak integrate lah. So dia akan jadi 1 over R. Setuju? Setuju. R square dr. Dah tak ada dr. Dia dah jadi plus C. Okay. So nak tinggal macam ni pun boleh. Tapi biasanya dia akan buat dalam bentuk T with respect to ataupun T can be written as T in term of R. Okay. T awak dah harapkan R square. So dia akan jadi 1. Dia akan jadi R kat sini. Boleh. Sini akan jadi R square C. Okay, ataupun nak cantik sikit, R tambah C R square pun boleh juga. So ni jawapan kita T in term of R. Macam mana cikgu tahu T in term of R, Y in term of X? So kita tengok balik kejap.
Kalau atasnya adalah Y, bawahnya adalah X, so Y in term of X. Kalau kita ada T, bawahnya adalah R, so T in term of R. Yang ni pula kita ada Y over T. So, Y in term of T. good. Boleh Y in term of T. So dah boleh tahulah apa dia punya jawapan belakang nanti. Dan hati-hati untuk example 3, kita proceed ke example 3. Dia ada initial value kat sini. Initial value tadi mungkin tak sempat korang belajar macam mana nak tukar jadi particular solution. Tengok next video sebelum ni. So ni bentuknya sebenarnya adalah X sama dengan pi, Y sama dengan kosong. Kenapa bentuk ni? Dan kena ingat bila ada trigo mode calculator automatic tukar jadi mode radian. Kalau tak tukar mode radian, jawapan kita confirm salah. Okay, so kita teruskan. Cikgu nak tanya, example 3, adakah bentuknya sudah bentuk first order linear differential equation ataupun step 0? Dah ke belum? Dah. So kalau dah step 0 dah betul, dah follow dah step 0, so tak ada isu lah. Keluarkan sahaja dia punya PT. Boleh? Kes ni PT lah sebab T kat bawah kan. So 2T. QT cos T over T square. Alright. So PT kita dah identify. Kita pun pergi step 1 untuk cari IF dia. Boleh, integrating factor dia, cari IF. So VT. VT kita adalah exponent integrate 2T dt. Okay. Integrate 2T akan dapat exponent T square. Dah siap. Step 2. Boleh? Okay. Step 2 pula, bila kita tengok step 2, kita multiplykan integrating factor kita dengan kita punya step 0. So dah cantik dah step 0 kita tu. Cikgu multiply exponent T square dy over dt settle plus 2T y exponent T square settle juga. Lepas tu kita ada exponent T square cos T over T square. Kejap. Kenapa cikgu rasa pelik soalan ni? Okey kelas. Sekejap Cikgu ubah sikit soalan ni supaya dia jadi senang sikit. Kalau kita proceed dengan ni, dah jadi integrate atas bawah ada exponent, ada cos lagi. So cikgu ubah sikit Cikgu ubah sikit soalan dia. Kita ubah part sini biar dia jadi mudah sikit. Kita pakai sini sebagai 2/ty. Boleh? So cikgu padam sikit kat sini. 2/t. Boleh? Lepas tu kat sini pun terpadam lah. Kita mudahkan soalan ni supaya mudah faham. So 2/t. So kat sini automatic bukan jawapan ni lah. So 2/t. Berapa jawapan dia sepatutnya? 2 ln t. So 2 buat pergi naik atas, exponent ln t square. Boleh? Exponent potong dengan ln dapat t square sahaja. Okey. So kita betulkan sikit supaya jalan kerja kita lagi mudah lah. So step 2 ni cikgu padam balik Step 2 ni cikgu padam balik. Sebab problem dia dekat belakang ni nanti. Part belakang yang baru cikgu padam ni. Problem dia kat situ. Okey, kita multiply balik. Dia adalah t square dengan dy over dt. Cikgu multiply So lepas tu tambahkan. Kita tengok lagi ke atas.
So dia akan jadi 2ty. Boleh lah, ni berbentuk 2ty. Lepas tu kat belakang dia akan jadi cos t sahaja. Okay, done. Okay, so second step dah settle, tapi second step kena ubah benda ni. Tukar, dia akan jadi d dt. Kita akan ada y t square. So belakang cos t lah. Okay, untuk step 3, integrate benda ni. So dia auto tendang ke sana. Yang sebelah kiri dia auto terus tulis. Ni integrate cos t dt. So integrate cos, kita tahulah apa jawapan dia. So y t square. Integrate cos dapat apa? T cos 3. Sin t plus c. Ni cos dalamnya t. So t ni duduk dalam cos Okay, so dapat bentuk ni. Alright. So nak tulis jawapan dalam bentuk apa nama? Dalam bentuk y in term of t. So kita adalah sin t over t square plus c over t square. Okay. Dan ingat kita diberi x is equal to pi, y is equal to 0. Okay. So kita pun carilah. Sin pi dapat sin pi dapat apa? Kelas sin pi? Kosong. So sebelah sini akan dapat kosong. Y kosong. Ni kosong. Dan kita ada plus C 2. Bukan 2 pi. Pi square. Boleh? Ataupun C sama dengan kosong. Sebab pi square darab pergi sebelah, darab kosong juga. So C sama dengan kosong. So apa kita buat kat sini? Jawapan akhir kita ataupun particular solution kita Y sama dengan sin T over T sahaja. That's it jawapan dia. Sepatutnya ada T square kan? Ya. Sin T square. Okay. So ni jawapan akhir dia. Boleh follow kelas? Boleh cikgu. Boleh. Okay. So kita buat last example sebelum kita stop. Kita tengok example 4 Di bawah example 4 ada example 5. Lepas tu application. Kalau sempat kita buat dua-dua. Kalau tak sempat, kita habiskan example 4 je. Kita tengoklah. Kalau cepat, kita buat example 5 Okay, so kita ada lebih kurang 12 minit lagi sebenarnya. Okay, so kita teruskan example 4. Boleh kelas? Boleh cikgu. Okay, so kita teruskan dia cakap solve. So ni adalah bentuk first order linear differential equation tapi bukan step kosong lagi. So alihkan. So dia akan jadi dx over dy. Hati-hati jawapan kita x in term of y nanti sebab x duduk atas, y duduk bawah. So kita ada plus x y plus 1. So kita ada kat sini 2y minus 1 over y plus 1. Okay. So kita teruskan. Boleh? Kita teruskan. Px kita. Bukan Px ni, dia dah jadi Py. Py kita adalah 1 over y plus 1. Qy kita adalah 2y minus 1. Okay, good. Okay. Ni dia bagi dia punya condition ataupun dia bagi initial value dia. Jadi kita guna. So ni first step dah selesai. Dah identify. Second step cari IF. Okay, IF adalah Vy. So dia ada exponent integrate 1 over y plus 1 dy. So jawapan dia automatic exponent ln y plus 1. Potong y plus 1. Okay. Yang kedua stepnya adalah multiply dengan yang ni. Multiply dengan yang ni Bukan multiply dengan yang soalan.
So multiply dengan yang ni. So kita akan ada y plus 1 dx over dy tambah hilanglah y kat bawah tu sama dengan dy tolak y tolak 1. Okey, dah selesai. Ni adalah hasil multiply. Dah multiply. For example 5 cikgu letak kat bawah. Kita sambung balik. So yang ni ditukar dulu jadi d dy y plus 1 dengan x. Lepas tu 2y minus 1 lah. Okay, so dy ni tenang sebelah sana. Yang depan ni automatic y plus 1 x. Sama juga dengan integrate 2y minus 1 dy. Okay, so dah sampai sini mudah lah. So ni adalah direct integration. So jadi y square tolak y tambah c. Y plus 1 x. So ingat jawapan kita dalam bentuk x in term of y. So x y square minus y overkan dengan y plus 1. Dan makin saya ingat dah tulisan cikgu c over y plus 1. Okay, ni dalam bentuk general solution GS. So kita akan pakai, ya Allah. So kita akan pakai apa nama? Condition yang kita ada kat atas. Ni adalah GS. Ada balik. Ni adalah general solution GS. Alright. So kita tengok apa nilai dia kat atas tadi. X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Untuk cari nilai C X1, Y1. So X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Kita pun masukkan. Kalau X1, 1 lah. Kalau Y1 ni 1 square tolak 1, automatic kat sini dapat kosong. So sini dapat C over 2. Boleh? So then C sama dengan 2. So kita pun masuk balik X sama dengan Y square tolak Y bahagi Y plus 1 tambah 2 Y plus 1. Ataupun kita nak keluarkan 1 over Y plus 1 Y square tolak 2 tambah 2. Siap. Ini adalah X. Okey kelas. Boleh follow? Boleh cikgu. Boleh kita habiskan satu lagi. Alang-alang nak siap dah ni, nak settle dah. Boleh. Boleh cikgu habiskan je lah. Sebab nanti next kuliah ataupun next class terus kita buat application punya. Application ni kena fokus betul-betul lah. 1 jam sempat kot. Okey, kita habiskan sekejap ni. Ada dalam lagi 7 minit. Cikgu nak tanya. Boleh, silakan. Kan example 2 tadi. Example 2, this one. Example 2. Aha, okey ni. Cikgu bawah sikit cikgu. Bawah sikit. Part mana ya? Lagi. Cikgu nak tanya. Silakan. Example 2, kita punya jawapan kita biar T equals to R plus C R square. Betul. Tak cari value C. Tapi kenapa example 3 dengan 4 tu kita cari? Bila masa kita kena cari and bila kita payah cari? Perasan tak kat sini tak ada initial value? Oh. Pasal tak? Dia tak ada initial value. Faham. So dia tak ada kan? Pasal tak? Faham. Perasan je. Okay, so kalau tak ada initial value, dia akan jadi general solution je lah. Tapi soalan ni ada initial value. So dia akan ada particular solution. Sama juga case ni. Okay cikgu. Alright. Okay, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okay, good. Tak apa. Good question. At least awak alert lah. Thank you. Okay, so ni kita teruskan. R02. So maksudnya
R T lah. T sama dengan kosong, R sama dengan 2. Okay, ni dia punya dia punya initial value ataupun dia punya condition ataupun nama lain dia bagi condition. Okay, so yang pertama pastikan dalam bentuk first order linear. So cikgu pun ubah dulu. dr over dt, first step step 0. Plus eksponen t balik ke bawah, dia jadi hilang, tinggal 2r je. Tapi belakang ni akan tinggal t eksponen t kat belakang. So dr kita, dt, apa dt pula? pt sama dengan 2. Lepas tu kita ada qt sama dengan 3 eksponen t. Okay, step 0 dah settle, identify dan tukar bentuk. Step 1 if. Untuk case ni adalah vt. Okay, cari vt. Vt is equal to eksponen integrate 2 dr. Dah tak ada jawapan lain dah. Jawapan dia eksponen 2 r. Apa cikgu ni? 2t. Okay, eksponen 2t. Boleh follow setakat ni? Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Okay, so step 2 adalah multiply Vx kita ataupun Vt kita ataupun integrating factor kita dengan yang atas tu. Kita ada eksponen 2t dr over dt plus kan 2 eksponen 2t darab dengan r. Kat sini kita akan tinggal 3 eksponen. Bawah dah lah, eksponen t je. Jangan lupa dah sampai sini kan, kita dah multiply, dah settle. Okay, so situ adalah step 2 kita multiply. Lepas tu ingat step 2 juga ubah bentuk dia supaya untuk kita boleh integrate. So ambil yang depan saja, d over dt tinggal eksponen 2t r 3 eksponen t. Okay, so macam biasa yang sebelah sini akan automatic bawa ke bawah 2t, t tendang ke sebelah sana untuk integrate eksponen 3 eksponen t ada 3 kat depan dt. Alright, so yang kena integrate adalah sebelah kanan sahaja. Yang ni selesai dah, eksponen 2t r. Sini adalah 3 eksponen t tak berubah tambah c. Okay, so kita boleh ubah dulu bentuk kita r sebagai subjek dan kita ada 3 eksponen t kat bawah plus c eksponen 2t. Setuju? Setuju. Okay. Lepas tu kita pun pakai condition yang dibagi t kosong R2. So masuklah R sama dengan 2, T kosong dapat 3 eksponen kosong tambah C over eksponen kosong. Eksponen kosong adalah 1. So kita ada C sama dengan sini 3. 3 buat pergi belah sana negatif. Negatif 3 tambah 2 dapat negatif 1. Okay, kita pun masuk balik untuk particular solution kita. Mana nak letak So C dah dapat, sini particular solution kita R is equal to 3 eksponen T minus 1 over eksponen 2T. Nak tinggal macam ni pun boleh. Nak factorize keluar eksponen T pun tak ada masalah. Okay, dah. Ni adalah jawapan akhir kita. Okay kelas, boleh follow setakat ni? Boleh cikgu. Boleh? Senang je kan? Senang ke susah? Lambatnya respon lah. Boleh follow lah kan? Boleh cikgu setakat ni. Boleh. Okay.